Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cikgu Online TV. Siapa tak dengar, saya cubit. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tajuk baru bagi subjek ibadat, iaitu wuduk. Mari sama-sama kita lihat syarat-syarat sah wuduk. Terdapat 9 syarat-syarat sah wuduk. Yang pertama, Islam. Mestilah orang yang ambil wuduk tu orang Islam, bukan orang kafir. Kalau orang kafir yang ambil wuduk, maka wuduk tersebut tidak sah. Kedua, mumayyiz, iaitu mereka yang dapat bezakan antara bersih dan kotor, serta baik mahupun yang buruk. Ketiga, suci daripada haid dan nifas. Orang perempuan yang nak ambil wuduk mestilah suci daripada haid dan nifas. Keempat, tiada sesuatu yang boleh mengubahkan air wuduk. Jangan ada sesuatu dekat atas anggota wuduk yang boleh ubah air wuduk tu. Contohnya gincu, ataupun ada bedak dekat mukanya, ada 3 inci tebal bedak kat muka dia pakai. Bila ada bedak ambil wuduk, kemudian air tu akan berubah, ataupun macam-macam lagi yang boleh mengubahkan air wuduk tu. Jadi bagi perempuan yang pakai gincu, sebelum ambil wuduk kena basuh dulu gincunya. Kalau ada pakai bedak, kena basuh dulu mukanya, buang bedak tu, lap, barulah boleh ambil wuduk supaya tak mengubah air wuduk tersebut. Kelima, tiada sesuatu yang menghalang air daripada terkena anggota wuduk. Jangan ada sesuatu yang halang air daripada sampai kepada anggota wuduk. Contohnya apa? Contohnya sesuatu yang bertampal, ataupun lilin, kapur, getah, cat, minyak dan sebagainya. Dia kata jangan ada benda yang boleh halang anggota wuduk kita tu daripada terkena air wuduk. Contohnya ada tampal pada dahi ke, kat tangan ke, ada tampalan yang boleh menyebabkan air wuduk tak sampai pada kulit tersebut, ataupun ada lilin, ataupun getah ke, ada cat ke, baru lepas cat rumah ambil wuduk, catnya melekat banyak dekat tangan, dekat kaki, tak dibasuh dulu, terus ambil wuduk nak sembahyang. Jadi wuduknya tak sah. Kalau nak ambil wuduk, kena bersihkan dulu kawasan-kawasan yang ada kena cat ke, ada tampalan ke, ada minyak ke, kena bersihkan dulu. Seterusnya yang keenam, mengetahui akan fardu wuduk yang 6. Seseorang itu mestilah tahu fardu-fardu wuduk agar dapat melakukan wuduk dengan sempurna. Ketujuh, air mutlak. Air yang digunakan untuk ambil wuduk mestilah daripada air mutlak, iaitu air yang suci, bukan air mustakmal ataupun air mutanajis. Kelapan, ratakan air pada anggota wuduk dengan cukup, teratur dan sempurna. Air mesti sampai pada anggota wuduk. Sebab apa? Sebab kalau tak sampai, wuduk kita tak sah. Kesembilan, masuk waktu solat bagi orang yang uzur, iaitu daimul hadas. Orang yang uzur seperti perempuan yang istihadah hendaklah memastikan berwuduk setelah masuk waktu solat. Apa itu daimul hadas? Sedikit info untuk awak semua. Daimul hadas ialah orang yang terkena penyakit hadas yang berterusan seperti kencing tidak tos ataupun istihadah. Baiklah, seterusnya larangan-larangan semasa tiada wuduk. Perkara-perkara yang dilarang jika tiada wuduk. Pertama, solat fardu atau sunnah. Kita tidak boleh melakukan solat fardu atau sunnah ketika tiada wuduk. Sebelum melakukan solat fardu atau sunnah, kena mengambil wuduk dahulu. Kedua, menyentuh
atau membawa Al-Quran. Kita tidak boleh sentuh ataupun membawa Al-Quran ketika tiada wuduk. Ketiga, tawaf, iaitu mengelilingi Kaabah. Keempat, berkhutbah. Sebelum berkhutbah, kita perlu mengambil wuduk terlebih dahulu. Jika tiada wuduk, maka tidak boleh berkhutbah. Yang terakhir, sujud tilawah ataupun sujud syukur. Tidak boleh melakukan sujud tilawah ataupun sujud syukur jika tiada wuduk. Seterusnya, doa selepas wuduk. Mari sama-sama kita baca doa selepas wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Mari sama-sama kita ulang lagi sekali. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Artinya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba-Nya dan rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah diriku daripada kalangan orang yang bertaubat, dan jadikanlah diriku dari kalangan orang yang bersuci, dan jadikanlah diriku daripada kalangan hamba-Mu yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya, kelebihan berwuduk. Bila seseorang itu berwuduk, terdapat beberapa kelebihan yang diperolehi. Antaranya, pertama, dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita ambil wuduk, sama ada kita nak solat ataupun nak melakukan apa-apa, nak keluar daripada rumah, kita disunatkan untuk mengambil wuduk. Sebab apa? Sebab bila kita mengambil wuduk, kita keluar rumah, Allah akan lindung diri kita, insya-Allah. Kedua, merupakan ibadah yang mendapat ganjaran pahala. Wuduk adalah ibadah yang kita boleh buat untuk dapatkan ganjaran pahala. Jadi rajin-rajinlah ambil wuduk. Sebelum tidur pun kita boleh ambil wuduk terlebih dahulu. Ketiga, orang yang berwuduk bermakna dirinya dalam keadaan bersih dan suci. Orang yang dalam keadaan berwuduk, diri dia dalam keadaan bersih dan suci. Yang keempat, menghapuskan dosa-dosa kecil. Berwuduk dapat menghapuskan diri kita daripada dosa-dosa kecil. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya Bilal tatkala solat fajar, "Wahai Bilal, katakan kepadaku sebaik-baik amalan yang engkau lakukan di dalam Islam, sehingga aku mendengar suara terompah sandalmu di syurga." Maka Bilal menjawab, "Aku tidak beramal yang sebaiknya, kecuali setiap kali aku berwuduk, sama ada siang ataupun di malam hari, aku akan melakukan solat untuk wuduk tersebut bagi apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk aku bersolat." Rawahul Bukhari wa Muslim. Perkara-perkara yang makruh ketika mengambil wuduk. Makruh ni apa? Maksud makruh ialah perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, kita jangan sekali-kali gemar melakukan perkara-perkara yang makruh. Makruh ni dia tidak mendatangkan dosa, tetapi
Allah benci. Nak ke kita Allah benci? Mestilah tak nak kan? Jadi jangan melakukan perkara-perkara yang makruh. Mari kita lihat sama-sama perkara-perkara yang makruh ketika mengambil wuduk. Pertama, gunakan air secara berlebihan, membazir air. Ini adalah satu perkara yang makruh. Allah benci kalau kita gunakan air secara berlebihan ketika mengambil wuduk. Jadi gunakan air dengan berjimat cermat ketika mengambil wuduk. Kedua, membasuh anggota wuduk lebih 3 kali. Kita disunatkan cuma membasuh anggota wuduk tu sekadar 3 kali sahaja. Tetapi kalau dah lebih sampai 4 ke 5 kali dibasuh, maka dia jadi sesuatu perkara yang makruh. Ketiga, mendahulukan anggota sebelah kiri. Ambil wuduk ataupun apa-apa sekalipun, kita disunatkan untuk mendahulukan pada sebelah kanan. Ambil wuduk kena dahulukan sebelah kanan. Itu adalah sunnah. Tapi bila kita buat, kita dahulukan sebelah kiri dahulu, maka ia adalah perkara yang makruh. Yang keempat, bercakap-cakap ketika mengambil wuduk. No talking, okay? Tak mau bercakap-cakap masa ambil wuduk. Sebab Allah benci. Ini adalah perkara yang makruh. Jadi siapa yang sebelum ni ambil wuduk ada cakap-cakap, bersembang-sembang, ambil wuduk sambil bersembang dengan kawan-kawan, dah tahu ni, kena berhenti. Kena hentikan perbuatan tersebut. Sebab awak dah tahu yang perbuatan ini makruh, jadi tak boleh ulangi lagi. Kelima, mengeringkan air wuduk dengan mengelap atau seumpamanya. Kita makruh untuk lap air wuduk kita. Biar air wuduk tu kalau jatuh, biar dia jatuh menitik sendiri. Tak perlu kita mengeringkan ataupun kita lap. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai sini saja. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan bertemu pada video dan pembelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.